adalah berkenaan tentang kehebatan ilmu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bagaimana Abu Bakar adalah antara sahabat yang berilmu. Cuma persoalan yang kadang-kala kita ada berkenaan tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mengapa tidak begitu banyak hadis yang kita dapat daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalaulah Abu Bakar seorang sahabat yang banyak ilmu, seperti mana tajuk yang dibawa oleh Imam Nawawi, oleh Imam Suyuti, kata Imam Suyuti, wa annahu a'lamus sahabah, dan sesungguhnya Abu Bakar adalah antara sahabat yang paling banyak ilmu. Maka kebiasaan soalan yang ada, kenapa tidak banyak hadis daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang kita dapat? Kita banyak dengar hadis daripada Abu Hurairah contohnya, daripada Abdullah bin Umar, daripada Aisyah radhiyallahu taala anhu. Maka mengapa tidak banyak hadis yang kita dengar daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Maka kata para ulama sirah dan juga para ulama hadis, Abu Bakar kebanyakan hadis tidak sampai kepada kita kerana terlalu singkat usia beliau selepas kewafatan Nabi. Abu Bakar hidup tidak lama. Abu Bakar hanya hidup lebih kurang 2 tahun beberapa bulan, 2 tahun 4 ataupun 2 tahun 6 bulan selepas daripada kewafatan Nabi SAW. Dan beliau pun selepas daripada kewafatan Nabi tak sempat mengajar banyak daripada hadis-hadis. Beliau tak sempat mengajar. Selepas kewafatan Nabi, beliau telah dipikulkan dengan tanggungjawab sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Maka sebab itu Abu Bakar, riwayat beliau tidak sampai kepada kita. Berbeza dengan sahabat-sahabat yang riwayatnya banyak sampai kepada kita, kerana lama masa kehidupan mereka, banyak anak murid yang mereka ajar. Maka sebab itu sampai kepada kita hadis-hadis Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Ummul Mukminin Aisyah, dan juga pada sahabat radhiyallahu taala anhum yang lain. Sebab itu kata Imam Suyuti menukilkan daripada kata-kata Imam Nawawi, kata Imam Nawawi, istadalla ashabuna, para ulama yang sezaman dengan kami, kata Imam Nawawi, telah menjadikan dalil ala izami ilmi, betapa hebatnya keilmuan Abu Bakar, pemahaman beliau terhadap ilmu, yang mana cukup kita boleh lihat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika mana para sahabat pada waktu itu mereka minta kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tentera yang Nabi dah hantar untuk pergi ke Rom, maka pada waktu itu jangan hantar dulu. Sebab Nabi sebelum wafat, Nabi ada hantar satu tentera menuju ke Rom yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Maka para sahabat pada waktu itu kata dengan Abu Bakar, tak payah hantar, sebab ada banyak perkara penting yang perlu diselesaikan. Ada isu orang yang murtad, ada isu orang yang tak nak bayar zakat, ada isu nabi-nabi palsu dan sebagainya. Lalu semua para sahabat beri cadangan kepada Abu Bakar, jangan hantar tentera. Tetapi di sini Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengingatkan kepada kita, beliau berkata, apa yang Rasulullah dah putuskan, aku sama sekali tidak akan tarik dan juga tidak akan ubah keputusan. Cukup di sini kita lihat bagaimana kefahaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tentang setiap satu daripada sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kata Imam Nawawi, bagaimana kefahaman Abu Bakar ketika mana pada zaman selepas kewafatan Nabi, ada sebahagian golongan yang dia engkar tentang kewajipan zakat. Dia kata tak ada istilahnya zakat. Zakat hanya ada pada waktu Nabi hidup. Lepas Nabi SAW dah wafat, maka dah tak ada lagi zakat. Maka ada sebahagian para sahabat kata dengan Abu Bakar, wahai Abu Bakar, mereka ini masih lagi nak solat. Lalu kalaulah dia tolak kewajipan zakat, maka biarkan dulu, kita uruskan yang lebih penting dulu. Maka Abu Bakar berbeza pendapat. Abu Bakar berkata, orang yang mana membezakan kewajipan zakat dan solat,
maka sebenarnya dia telah keluar daripada Islam. Sebab Islam itu terbina atas 5 rukun. Bila dia tolak salah satu daripada 5, dia engkar, dia tak percaya, maka pada waktu itu seseorang itu boleh terkeluar daripada Islam. Sebab itu kata Imam Nawawi, cara Abu Bakar memahami sabdaan Nabi berbeza daripada para sahabat yang lain pada waktu itu dalam isu penghantaran tentera Usamah bin Zaid, dalam isu orang yang mengingkari kewajipan zakat. Sebab itu kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kata Abdullah bin Umar ketika mana ditanya, ada tak orang yang waktu Nabi hidup dia boleh bagi fatwa? Abdullah bin Umar pernah ditanya, ada tak orang waktu Nabi hidup dia boleh bagi fatwa? Sebab waktu Nabi hidup para sahabat jumpa Nabi, tanya kepada Nabi SAW, tapi ada tak sahabat yang Nabi iktiraf ilmu dia, waktu Nabi hidup dia boleh bagi jawapan, dia boleh bagi fatwa? Maka kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ada 2 orang, Abu Bakar wa Umar, ma a'lamu ghairahuma. Kata Abdullah bin Umar, waktu Nabi hidup ada 2 orang yang Nabi benarkan untuk bagi fatwa, untuk bagi jawapan kepada permasalahan. Itulah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Umar, aku tak kenal orang lain selain daripada 2 orang. Maksudnya Nabi pun pada waktu itu beri keizinan untuk Abu Bakar dan Umar waktu Nabi hidup untuk memberi fatwa, menjawab persoalan, pertanyaan, kemusykilan para sahabat yang lain. Maka dalil-dalil ini menunjukkan sebenarnya Abu Bakar seorang yang sangat cerdik, seorang yang sangat berilmu, cuma hadis-hadis riwayat beliau tak sampai kepada kita atas 2 faktor. Yang pertama, kebanyakan para sahabat yang hadisnya sampai kepada kita sebab mereka hidup usia yang panjang selepas kewafatan Nabi. Selepas kewafatan Nabi, usia mereka panjang, seperti Ummul Mukminin Aisyah. Dan yang kedua, para sahabat yang hadis sampai kepada kita adalah kerana pada waktu itu mereka mengajar. Mereka mengajar, ada anak murid sampaikan apa yang mereka belajar, maka tersebar ilmu mereka. Berbeza dengan Abu Bakar, selepas kewafatan Nabi, usia dia singkat, hanya 2 tahun lebih, kemudian beliau pun meninggal dunia. Dan beliau pun tak sempat nak mengajar kerana beliau dilantik menjadi khalifah. Kemudian penulis Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala membawakan berkenaan tentang tajuk yang seterusnya, bahawa Abu Bakar adalah antara sahabat yang berjaya hafal keseluruhan Al-Quran. Kita kena ingat, pada zaman Nabi SAW tidak ramai di antara para sahabat yang dapat hafal Al-Quran. Tidak ramai. Sebab kita kena faham Al-Quran turun peringkat demi peringkat selama 23 tahun. Jadi bukan macam zaman kita, Al-Quran dah ada sebiji depan mata, lalu kita boleh hafal kalau kita nak. Zaman Nabi SAW, waktu Nabi hidup, Al-Quran turun peringkat demi peringkat. Ada kadang-kala turun beberapa ayat, ada turun surah, ada turun hanya 1 ayat. Dan pada waktu itu tidak menentu bila turun. Dia tidak menentu, maksudnya akan turun sebulan sekali, seminggu sekali, tak ada. Dan para sahabat pun mereka pada waktu itu tak semua mampu untuk duduk dengan Nabi SAW untuk tempoh yang lama. Ada yang datang daripada jauh, dia datang balik. Ada yang pada waktu itu datang untuk tempoh beberapa ketika dan balik. Maka sebab itu tidak ramai di antara para sahabat yang berjaya hafal keseluruhan Al-Quran. Tetapi kata Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala, antara orang yang hafal keseluruhan Al-Quran, antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nak menggambarkan masa yang diberikan sepenuhnya untuk bersama dengan Nabi, sebab itu dia boleh hafal Al-Quran semuanya. Dan yang kedua, nak menggambarkan pada waktu itu kecerdikan yang ada pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. InsyaAllah
kita nak beri laluan kepada azan, kita akan sambung lagi sedikit selepas daripada azan. Bila kita dengar azan, mohon semua untuk jawab azan insya-Allah dan doa selepas azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah Rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa as-salati al-qa'imah wa ba'ath maqaman mahmudan wa'd. Allahumma salli ala Muhammad. Radina billahi rabba wa bil Islam dinan wa sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala membawakan tajuk bahawa Abu Bakar antara sebahagian kecil para sahabat yang hafal Al-Quran keseluruhan dia. Bahkan di dalam hadis riwayat Anas bin Malik, kata Anas bin Malik, tidak ramai di antara para sahabat Ansar yang hafal Al-Quran. Kata Anas bin Malik, yang aku tahu di antara para sahabat Ansar yang hafal keseluruhan Al-Quran adalah hanya seramai 4 orang, dan antaranya adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu satu kelebihan pada waktu itu untuk menghafal keseluruhan Al-Quran menggambarkan waktu yang diberikan banyak untuk bersama Nabi SAW, dan bagaimana zaman dulu nak hafal Al-Quran, dia tidak ada Al-Quran secara bertulis dalam satu buku. Lalu apa yang disampaikan oleh Nabi, mereka terus hafal. Dan Al-Quran ditulis pada waktu itu di muka surat yang pelbagai, batu yang pelbagai, kulit yang pelbagai. Dia bukan macam Al-Quran sebiji zaman kita. Maka cabaran, bila mereka dengar daripada Nabi, mereka kena terus hafal. Maka ini menggambarkan kecerdikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kata Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala. Kemudian Imam Suyuti rahimahullah membawakan tajuk yang berikut pada muka surat 121 tentang Abu Bakar adalah sahabat yang paling afdal. Sahabat yang paling afdal, yang paling baik. Sebab itu kata Imam Suyuti rahimahullah menukilkan daripada apa yang ada dalam kitab Abu Mansur Al-Baghdadi, kata Imam Suyuti, ajma'a ahli sunnah, menjadi kesepakatan para ulama ahli sunnah wal jamaah, anna afdalan nas, manusia yang paling baik selepas daripada para nabi, selepas daripada Nabi SAW pada umat ini, yang pertama adalah Abu Bakar. Abu Bakar adalah sahabat yang paling afdal. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Yang ketiga adalah Uthman bin Affan. Yang keempat adalah Ali bin Abi Talib.
Yang kelima, baki daripada 10 orang yang dijamin syurga, asyarah mubasyarah, itu nombor 5. 10 orang yang dijamin syurga baki selepas ditolak 4 sahabat yang Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Yang keenam adalah sahabat-sahabat yang turut bersama Nabi dalam peperangan Badar. Yang ketujuh adalah para sahabat yang bersama Nabi dalam peperangan Uhud. Yang ke-8, para sahabat yang bersama dengan Nabi dalam perjanjian Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan adalah perjanjian yang berlaku pada tahun yang ke-5 Hijrah. Tahun yang ke-6 Hijrah semasa perjanjian Hudaibiyah. Yang ke-8, baki sahabat yang lain. Inilah ijma' para ulama bahawa yang paling afdal adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka dibawakan dalil untuk ini. Yang mana diriwayatkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, daripada riwayat Bukhari, yang mana Imam Bukhari menukilkan daripada Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, sewaktu Nabi hidup, kami sentiasa tertanya-tanya siapakah sahabat yang paling baik waktu Nabi masih hidup. Maka kata Abdullah bin Umar, fanukhayyiru Abu Bakar, maka kami telah memilih para sahabat yang paling baik adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian ada penambahan dalam riwayat At-Tabrani. Dalam riwayat At-Tabrani hadis yang sama ada penambahan, yang mana kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kemudian ada orang yang maklumkan kepada Nabi, wahai Rasulullah, adakah betul sahabat yang paling afdal Abu Bakar? Maka Nabi SAW pada waktu itu tidak mengingkari dan tidak menolaknya. Maka sahabat yang paling afdal adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada sebahagian yang pada waktu itu menukilkan sahabat yang paling afdal adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Seperti mana kepercayaan sebahagian daripada kelompok yang pada waktu itu mengatakan Sayyidina Ali bin Abi Talib lebih afdal, maka pandangan tersebut tertolak dengan kata-kata Sayyidina Ali bin Abi Talib sendiri. Maka di dalam riwayat Ibnu Asakir daripada Abdul Rahman bin Ibnu Abi Layla, begitu juga dalam riwayat Ibnu Asakir daripada Ibnu Abi Layla, yang mana kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu sendiri, la yufaddiluni ahadun ala Abi Bakr wa Umar. Jangan aku dengar ada orang yang mengatakan aku lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar. Kalaulah aku dengar, illa jallattuhu, kecuali pasti aku akan sebat dia, haddal muftari, kerana dia telah berbohong. Dia telah berbohong, maka aku akan hukum dia, sebat dia, kerana aku tidak lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar. Dan banyak lagi riwayat-riwayat yang lain. Maka semestinya Sayyidina Ali bin Abi Talib, seorang sahabat yang mempunyai kedudukan yang tinggi, menantu Nabi, sepupu Nabi, khalifah yang keempat, penulis wahyu, orang yang pada waktu itu dipandang tinggi oleh Nabi. Tetapi itu tidak menjadikan beliau seorang yang lebih mulia daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang Nabi bertegas waktu Nabi sakit tidak lagi boleh menjadi imam. Nabi SAW bertegas, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas, yang kena ganti tempat aku menjadi imam, sabda Nabi, adalah Abu Bakar. Mula-mula Aisyah minta Nabi pilih, consider sahabat yang lain. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, ayah aku kalau jadi imam dia suka menangis waktu baca Quran, suruh sahabat yang lain. Nabi kata tidak. Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas, untuk jadi imam hanya Abu Bakar. Dan pada zaman Nabi, bahkan selepas Nabi, siapa yang jadi ketua dia kena jadi imam. Itu adalah zaman Nabi, khalifah, bahkan zaman Muawiyah dan sebagainya. Orang yang mula-mula dia tukar sistem tersebut adalah Walid bin Abdul Malik bin Marwan, sebab dia tak pandai jadi imam.
Maka bermula zaman dia, pada waktu itu dia mula wujudkan sistem jawatan imam. Kalau tidak dulu siapa yang jadi ketua, dia kena jadi imam. Sebab itu Nabi SAW adalah ketua. Tak pernah ada orang lain jadi imam sewaktu Nabi masih sihat, kecuali hanya Abu Bakar 17 waktu. Dan selepas daripada itu, itulah sistem dia. Abu Bakar jadi khalifah, untuk Madinah dia jadi imam. Umar jadi khalifah, dia jadi imam. Sebab itu Umar bin Khattab kena bunuh waktu bila? Waktu dia sedang jadi imam solat subuh. Dan itulah sistem zaman Muawiyah, anak kepada Muawiyah. Zaman tersebut siapa yang nak jadi jawatan, sama ada ketua kampung. Kalau ketua kampung, dia kena jadi imam untuk kampung dia. Kalau ketua negara, dia kena jadi imam untuk masjid di mana paling dekat dengan pemerintahan dia. Siapa yang ada jawatan, dia yang kena jadi imam. Sebab itu zaman dulu tak ada jawatan imam lantikan. Siapa yang memegang jawatan, automatik dia menjadi imam. Sehinggalah ada seorang khalifah daripada Banu Umayyah yang dia tak boleh jadi imam. Dia tak boleh jadi imam. Dia tak pandai. Maka pada waktu itu dia yang mula-mula mewujudkan jawatan imam. Nanti kita akan baca riwayat tersebut ada dalam kitab Tarikhul Khulafa. Maka daripada situlah kita nampak ada jawatan imam. Kalau tidak, kalau masih berterusan, imam tak ada kerja. Sebab siapa yang jadi ketua, automatik dialah bertanggungjawab untuk menjadi imam. Tak kisahlah pada waktu itu dia zalim sekalipun, seperti Hajjaj bin Yusuf, dia tetap akan automatik menjadi imam. Maka itu adalah cara dulu. Maka Nabi SAW tidak izinkan orang lain untuk jadi imam selain daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu waktu Nabi masih hidup. Itu juga menjadi dalil bahawa Abu Bakar adalah antara sahabat pilihan, sahabat yang terbaik selepas daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalil yang lain menunjukkan Abu Bakar adalah sahabat yang terbaik adalah riwayat daripada Amr ibnu Al-As, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang mana Amr ibnu Al-As pernah bertanya kepada Nabi SAW. Amr ibnu Al-As tanya, wahai Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilaik, siapakah manusia yang paling engkau cintai? Amr ibnu Al-As tanya. Maka pada waktu itu Nabi SAW menjawab, Aisyah. Manusia yang paling aku sayang adalah Aisyah. Amr ibnu Al-As tanya lagi, minar rijal, kalaulah daripada kalangan lelaki, siapa yang engkau paling sayang wahai Rasulullah? Maka pada waktu itu Nabi bersabda Abu Bakar. Abu Bakar. Maka ini menunjukkan dalil orang yang paling afdal, yang paling disayangi oleh Rasulullah adalah Abu Bakar. Kemudian Amr ibnu Al-As tanya lagi, summa man, kemudian siapa wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, Umar ibn al-Khattab adalah orang yang kedua yang aku sayang, yang aku cintai. Dan selepas daripada itu, Amr ibn Al-As tak tanya lagi. Sebab tujuan dia tanya, dia nak tahu dia nombor berapa. Tapi dia tengok giliran dia tak sampai, maka dia berhenti sampai Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Daripada sini menjadi kesepakatan para ulama bahawa sahabat yang paling afdal selepas Rasulullah Abu Bakar, disusuli dengan Umar. Tapi dalam masa yang sama tidak menafikan sahabat-sahabat yang lain mempunyai kelebihan-kelebihan yang tersendiri. Maka sebab itu dibawakan tajuk berkenaan tentang siapakah sahabat yang paling afdal. Maka sebenarnya banyak lagi riwayat, ada lebih daripada 20 riwayat yang dibawakan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab beliau. Cuma tadi kita kongsikan 3 riwayat yang dijadikan sebagai sandaran dan dalil bahawa Abu Bakar adalah sahabat yang paling afdal. Lalu kalaulah ada orang kata dengan kita, sahabat yang paling afdal adalah Ali bin Abi Talib, maka kita tahu pada waktu itu ke mana pegangan dia, ke mana akidah dan kepercayaan dia. Tak menafikan Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah ada kelebihan yang tersendiri, keluarga Nabi, dan kita pun dituntut untuk mencintai keluarga Nabi. Namun itu bukan sebagai dalil bahawa Ali bin Abi Talib lebih afdal daripada
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Imam Suyuti rahimahullah membawakan pada waktu itu tajuk berkenaan tentang Abu Bakar dia ada sifat yang sama seperti Nabi. Apakah sifat yang sama seperti Nabi? Sangat banyak. Abu Bakar dia punya cara sikap dia sama seperti Nabi. Kedermawanan dia sama seperti Nabi. Tak ada sahabat yang boleh lawan kedermawanan Abu Bakar. Sebab Abu Bakar ni sama macam Nabi. Nabi selagi mana ada harta, Nabi akan bagi sampai habis. Itu Nabi. Sebab itu dalam riwayat-riwayat yang kita baca, Nabi tanya pada para sahabat, siapa yang boleh tolong orang ni, siapa yang boleh jamu makanan orang ini, siapa yang boleh bagi kenderaan pada orang ini. Kata para ulama hadis, itu berlaku bila Nabi dah tak ada apa-apa. Nabi akan mula daripada diri baginda dulu, daripada keluarga isteri dia dulu. Dah semua tak ada, baru Nabi offer kepada orang lain. Itu Nabi. Sebab itu kalau kita belajar hadis, Nabi tak pernah ada makan sampai kenyang dalam sehari 2 kali. Tak pernah. Nabi SAW tidak biasa kalaulah berlakunya 2 bulan berturut-turut tak pernah masak. Biasa. Sebab selagi mana ada duit, Nabi akan bagi dulu bila orang minta. Tak ada orang yang boleh ikut Nabi. Tak ada orang. Daripada kalangan sahabat pun tak ada yang mampu ikut seperti itu kecuali hanya Abu Bakar. Dalilnya dalam peperangan Tabuk, bila Nabi minta untuk memberikan sumbangan, maka pada waktu itu Umar bin Khattab dia cuba untuk lawan sedekah Abu Bakar. Maka dia bawa separuh harta dia. Separuh harta bukan senang. Bererti kalaulah kita ada 1000, kita nak bagi 500 untuk infak. Bukan senang. Lalu Umar bin Khattab dia bawa separuh harta. Adapun sahabat-sahabat yang bagi banyak seperti Uthman bin Affan, seperti Abdul Rahman bin Auf, itu tak sampai pun separuh harta mereka. Tapi Umar bin Khattab bawa separuh harta sebab dia nak lawan dengan Abu Bakar. Perlawanan yang baik dalam kebaikan. Maka bila Abu Bakar datang, Nabi tanya kepada Abu Bakar, berapa banyak harta yang dia tinggalkan untuk keluarga dia? Kata Abu Bakar, tak ada apa-apa wahai Rasulullah. Aku bawa semuanya untuk infak dan sedekah. Lalu Abu Bakar, kata para ulama, banyak sifat dan sikap dia menyerupai Nabi SAW dalam kedermawanan, dalam cara penyampaian, dalam sikap kasih sayang. Dan disitulah yang menjadi dalil ataupun tajuk yang Imam Suyuti bawakan, kasih sayangnya Abu Bakar untuk umat adalah sama seperti mana kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umat radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Bakar memang kita lihat banyak aspek seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta wafat pun pada usia yang sama dengan Nabi. Nabi wafat 63, beliau pun wafat 63. Nabi wafat tak tinggalkan apa-apa. Abu Bakar bila wafat dia tak ada sedikit harta pun kecuali bekas makanan dan bekas minuman. Tak ada apa-apa harta. Sama seperti mana Nabi SAW ketika mana wafat. Nabi SAW dikebumikan di bilik Aisyah. Di situlah juga tempat persemadian Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka untuk menunjukkan kasih sayang Abu Bakar yang mendalam untuk umat seperti Nabi, maka Imam Suyuti bawakan hadis riwayat Ahmad dan juga Tirmizi daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memuji Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Sabda Nabi, orang yang paling kasihkan umat ini daripada kalangan para sahabat, daripada kalangan manusia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sabda Nabi, kasihkan umat. Apa maksud kasihkan umat? Kasihkan umat ni kita makin hilang pada zaman kita. Kasihkan umat adalah kalau ada orang buat dosa, pada waktu itu kita sedih kenapa dia buat dosa. Itu kasihkan umat. Sebab kita tahu kalaulah dia buat dosa, pada waktu itu
dia akan diuji, dimasuk dalam neraka. Itu kasihkan umat. Macam mana kita kasih dengan diri kita? Kita tak nak pada waktu itu ke neraka. Kita pun tak nak orang lain ke neraka. Tapi zaman kita tak ada. Zaman kita kecam mengecam tu biasa. Pada waktu itu label-melabel tu biasa. Tapi siapa yang benar-benar pada waktu itu bila nampak orang buat dosa dia menangis? Sebab dia kasihkan orang tersebut. Itu maksud kasihkan umat. Para sahabat mereka ada sifat tersebut. Sebab itu bila mereka nampak orang buat maksiat, mereka pada waktu itu tegur dengan hikmah, ajak dengan hikmah, bukan dengan cara memalukan. Sebab Al-Quran suruh, Nabi SAW suruh kita perlu layan orang lain seperti mana diri kita suka dilayan. Sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, takkan sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga dia boleh mengasihi orang lain seperti mana dia kasih dirinya sendiri. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita sayangkan diri kita, kita kena sayangkan umat Nabi SAW. Maka Abu Bakar ada sifat tersebut. Maka sebab itu Nabi SAW puji, yang mana bab ini kita akan sambung pada pertemuan yang lain insya-Allah. Mudah-mudahan dengan ini bila kita belajar tentang sikap para khalifah, para pemimpin, tujuan yang Imam Suyuti kumpulkan kitab khusus tentang para khalifah, para pemimpin, sebenarnya setiap daripada kita adalah pemimpin. Setiap daripada kita, kullukum ra'in, sabda Nabi, setiap daripada kamu adalah pemimpin. Lalu ada yang pemimpin untuk keluarga. Kita ada tak sikap-sikap macam Abu Bakar, dermawan, kasihkan orang lain semata-mata kerana Allah? Pada waktu itu ada ilmu berkenaan tentang agama. Kalau tak ada, maka tujuan kita belajar kisah-kisah para khalifah, para pemimpin, kita patut usahakan untuk ada. Walaupun tak boleh nak menyamai seperti Abu Bakar, jangan pada waktu itu langsung tidak ada. Sebab inilah pemimpin-pemimpin yang berjaya. Orang-orang yang Allah isytihar radhiyallahu anhum, Allah redha dengan mereka. Maka kita pun patut menjadi pemimpin untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk masyarakat. Kalau kita ada tanggungjawab dan jawatan, supaya kita boleh meniru para sahabat radhiyallahu taala anhum. InsyaAllah kita akan sambung tajuk tentang kasih sayang Abu Bakar terhadap umat pada pertemuan yang lain. Apa yang baik daripada Allah, yang tidak daripada kelemahan diri serta kekurangan ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khaira. Terima kasih di atas segala perhatian yang telah diberikan.